أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah,
Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia, kerana kita dapat baca Quran, dapat kita tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dapat semaya fardu subuh, dapat baca Quran dari pagi-pagi lagi. Nabi SAW sabda, "Inna lillahi ahlin." Sesungguhnya bagi Allah ni ahli, keluarga atau orang istimewa. Qalu man, mereka berkata siapa? Qala, Nabi kata ahlul Quran. Mereka itu ialah ahli Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran ni ialah ahlullah, ialah keluarga Tuhan. Maknanya wa khassatuh, orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak wayak sininya bahawa kita nak jadi ahlullah lagu mana? Iaitu ahli Quran lagu mana? Ahli Quran yang pertamanya iaitu kena jadi orang yang baca Quran setiap hari pagi petang. Sebagaimana hadis Nabi SAW sabda, Nabi kata, la hasada, tidak ada, tidak boleh berdeki illa ala sunain, melainkan atas dua orang. Rajulun atahu Allahu Qur'anan, seorang hak Tuhan widya saat itu baca Quran semua, wa yaqumu bihi, maka dia baca ana al-lail wa ana an-nahar, siang malam, pagi petang tu baca semua, duk dengan Quran semua. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seorang hak Tuhan wi kepada dia saat itu malan, harta, fa yunfiqu minhu, maka dia belanja, dia infak, khairat, derma daripada harta saat itu, ana al-lail wa ana an-nahar, siang malam. Dan kena baca siang malam ni nak jadi ahlullah, kena baca siang malam. Yang kedua pulaknya kena istiqamah, baca semua setiap hari. Karena Tuhan sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang berkata Tuhan kami Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tetap buat semualah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, malaikat turun ilham kepada dia, kata tak usah takutlah, tak usah serabut, tak usah duka cita, tak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan malaikat ilham kepada dia, kata dia saat itu ahli syurga. Jadi itu di antaranya nak menjadi ahlullah. Dan yang tiga nak jadi ahlullah ni, iaitu kena seorang saat ni tu usaha nak reti arti-arti Quran atau tafsir-tafsir Quran, nak tahu makna-makna dia, nak memahami, nak reti makna Quran saat ni, bukan kata baca saja tak. Yang keempat iaitu orang yang nak amalkan dengan Quran saat ni, ada dalam hati dia nak amalkan Quran. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Atau hasbu, iaitu dia kena ada berasa nak buat amal dengan Quran saat ni. Yang kelimanya, dia ni orang jaga perintah-perintah Allah. Wal hafizuna li hududillah,
orang jaga perintah-perintah Allah. Barulah boleh nak jadi ahlullah. Ahli Tuhan. Saya duk dengar Syekh duk baca, ya duk ayat gitulah. Nak jadi ahlullah ni. Alhamdulillah, insya-Allah kita mari tengok ayat yang ke-8 daripada surah Al-A'raf. Wal waznu yawma idzinil haqq. Dan timbangan amal pada hari itu, hari kiamat ni, atau hari kiamat ni, al-haqq adalah benar. Timbang itu timbang sungguh. Faman thaqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timbangan amalnya yang baik, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat ni menunjuk bahawa timbang di akhirat ni timbang sungguh, dan dengan penimbang yang hakiki. Penimbang saat ni tu penimbang sungguh, timbang pula dengan adil. Tak ada pada hari itu ni, tak ada zalim nak panggil, tak ada kena buat nyanyo dah lah. Sebab tu kita di antara hari akhirat atau yaumul hisab ni, nak tunjuk keadilan Allah. Dan ada yaumul hisab, ada hari akhirat ni, supaya manusia ni tak nyanyo, tak kena nyanyo. Orang hak kena orang dok buat nyanyo di atas dunia ni. Kalau tak ada balas akhirat gak nyanyo atas dunia ni, Tuhan uji. Ada macam-macam. Ada orang yang senang, ada orang susah, ada orang yang kena buat nyanyo, dizalim oleh orang, ada orang hak dia benar betul tapi salah di sisi manusia. Dan ada orang hak barang dia saat ni dicuri, ada barang hak orang saat ni tu dirapah. Tak boleh balas perkara lagi. Kadang-kadang kena duk hotel, demo tibuk, demo buat nyanyo, demo tak ada boleh balas apa. Mati yang gitu. Mati dengan lekat gitu. Siapa mati? Tak ada boleh tu apa sekarang. Sebab tu pada hari akhirat ni, wal waznu yawma idzinil haqq. Pada hari itu tu hari yang timbang saat ni tu memang hak, memang sungguh. Pada hari itu timbang belaka. Sebab tu di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala firman, faman ya'mal mithqala dzarratin, siapa yang amal kebaikan dia saat itu mithqala dzarrah, sebesar biji zarah, yarah, dia akan nampak. Wa man ya'mal, dan siapa hak amalkan mithqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji zarah daripada kejahatan, yarah, dia akan nampak juga. Fal yawma la tudhlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuhan kata pada hari itu tu tidak dizalimkan seorang pun. Dan akan dibalahkan tiap-tiap orang saat itu. Di atas apa, dengan apa hak dia amalkan ketika dia duduk di atas dunia ni lah. Sebab tu kita tak sah bimbang apa lah. Yang penting kita duduk di atas dunia, kita molek sudah lah. Setara tu je lah. Kerana pada hari itu tu akan ditanya, akan satu kitabu syahadatuhum
akan ditanya, akan ditulis saksi wa yus'alun, dan mereka ditanya. Tak ada kira apa saja. Inna sam'a, sesungguhnya telinga kita. Inna sam'a wal basara, dan mata. Wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya belaka. Tak ada. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci ke mulut-mulut. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan tu bertutur kata, tangan kecek. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki pula saksi kerana ia wagi. Bima kanu yaksibun, dengan apa hak mereka itu duk buat tekah duk di atas dunia dulu. Talih ahsahullah wa nasuh. Tuhan kira semua dan kamu lupa, mereka tu lupa. Laqad ahsahum wa addahum adda. Tuhan bila nak lari pun tak boleh. Nak lari pun tak boleh. Akan dibawa semua. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Dan akan disempurnakan tiap-tiap orang saat ni dengan apa dia buat. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan Tuhan tahu dengan apa dia buat. Sebab tu pada hari tu, hari kiamat, hari kita berdiri depan Tuhan pada hari tu, kalulah kita saat ni tu takut hari tu kak, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah Tuhan kata takut pada hari hak dikembalikan kamu pada Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian disempurnakan semua barang kita dak buat dalam keadaan mereka tidak dianiayai, tak ada kena zalim sikit hapuk sebesar biji zarah, tak kena zalim. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu fok-fok kita semua kena takut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafs wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Pada hari itu takut, hari tak boleh nak balas apa dah. Wakhshaw yawman la yajzi nafsun 'an nafs wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi. Takut hari hak tidak boleh balas pak kepada anak. Pak nak tolong anak tak boleh. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak seperti juga tak boleh nak tolong pak sesuatu pun. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Tuhan itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahil ghurur. Maka jangan kamu saat ini tertipu dengan dunia. Sebab tu kita kena takut Tuhan. Takut Tuhan, kita kena takut. Dan sampai hari itu kita tak ada. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hak ada amalan kita tu ya, mati ke habis jelah. Tu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wal waznu yawma idznil haqq. Sesungguhnya timah pada hari itu iaitu hari kiamat ni hak sungguh. Nah, faman thaqulat mawazinuhu, siapa hak berat, nah, mawazinuhu timenge-timengenya, fa ulaika humul muflihun, maka orang itu orang berjaya, orang beruntung lah. Apa makna sakulat mawazinuhu? Maknanya berat, ay rajahat, makna berat lah. Jadi timah tu gapo? Kalau orang di atas dunia ni, orang nak nilai barang kerja, orang nilai dengan duit. Sebab kata rumah ni 1 juta atau 2 juta. Nilai barang
nilai kerja upah, iaitu nilai kerja upah, mengupah dia lah, mengupah buat rumah, dah capur dengan barang apa semua ni, maka tu baiknya nilai rumah saat ni. Tu baik nilai rumah saat ni, rega rumah saat ni tu mengikut rega duit, mengikut duit lah. Dan duit saat ni turut emas. Di atas dunia ni ada orang panggil ada emas, orang panggil nilai semua saat ni kira emas lah. Tak? Emas tu jadi pengukur, penimbang kata rega tu berapa. Dan di akhirat esoknya ada amal kita ni hasanat, ada sayyiat. Hasanat ni amal-amal baik. Amal-amal hak molek ni ya ada. Dalam bentuk nama dia nya thawab. Nama dia nya thawab. Thawab ni iaitu pahala. Nah. Dan bahagian hak tak molek, orang panggil sayyiat. Sayyiat ni akhirat esok jadi dhunub. Dia jadi dosa. Thawab dengan zunub ni wallahu alam. Betul gapo tu kita tak tahulah. Betul rupa kata hasanat saat ni tu kalau tah dunia ni jadi mah, jadi duit, jadi gapo, kira go lagu tu lah. Di akhirat saat ni tu tapi tetap boleh timbal bagi hasanat kerana Tuhan sebut wal waznu yawma idznil haq. Boleh timbal hasanat dan boleh timbal thawab, boleh timbal kebaikan dan pahala saat ni, dan boleh timbal zunub, dosa. Dan zunub ni nampak di akhirat esok. Sebab Nabi tahu walam ara dhanban a'zama. Aku tak nampak dosa lebih besar. Jadi nampak akhirat esok, nampak. Kalau gitu apakah timbal amal saat itu? Berkata kebanyakan ulama kata annallah yang sibu mizanan, Tuhan akak penimbalahu bagi penimbangan lisan wa kafatan. Ada lisan dan ada kafatan, ada pinggir lah, dua belah lah. Kullu kaffah biqadri ma bainal masyriq wal maghrib. Kata setengah ni ada penimbangan, ada dua pinggir. Dua pinggir saat ni tu luah koda masyriq dan maghrib. Itu setengah ulama kata. Dan waqtalafu fi kaifiyatil wazni, ini adalah tafsir Al-Baghawi, dan mereka khilaf pada kaifiat timbal saat ni. Nak timbal ke apa akhirat esok? Faqala ba'duhum, berkata setengah ulama, tuzanu sahaiful a'mal, timbal surat. Sebab wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Jadi tiap-tiap orang ni ada kitab. Kata setengah ulamanya iaitu timbal sahaiful amal, surat hak tanda kebaikan dan kejahatan saat ni. Dan ada riwayat hadis anna rajulan yunsharu alaihi 99 sijilan, kullu sijilin maddul basar. Ada seorang ini diberi di atasnya 99 sijil, 99 buku. File saat itu, tiap file saat itu banyak satu al-basar, suk mata mana. Sebab apa boleh jadi banyak tanda saat ni. Ada saya baca le buku
supaya kata oleh otak kita ni ya ada hadis lah, kecek mudah-mudah orang panggil hadis, kalau bahasa teknologi ni hadis. Hadis ni ya duk dalam ya boleh takap gambar ni, gambar kita duk nampak langit bumi duk nampak, kita takap gambar orang, gambar apa semua ni tu, dan boleh masuk dalam tu jadi video orang panggil. Dah kalulah video ni dah dia boleh buat, kalau otak ni dia boleh buat, kalau pasal tak ada berhenti boleh muat 300 tahun. Boleh muat 300 tahun. Maknanya boleh isi, kalau kita buka video, boleh buka TV, buka terotak ni juga. Kita buka tu, tak ada berhenti 300 tahun. Duk buka semua ada berhenti duk gitu, boleh 300 tahun. Kalau jadi surat banyak mana? Kalau jadi video berapa? Surat banyak mana? Lepas tu pula orang panggil ya satu kadi misal. Kita misal lah, kita kata misal tu supaya kita ni kadi mata ni, kesalahan mata kita ni, kita duk tengok ni, tengok macam-macam. Sebab Tuhan sebut mata ni banyak. Inna sam'a wal basar, sesungguhnya dengar, telinga dengan mata ni banyak dia, kadi dia banyak. Wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi semua tu akan ditanya. Pas kita kata kalau mata kita tengok gapo tu, banyak hari-hari. Mata tengok gua tu, tengok gua ni, banyak. Kadi mata saja 20,000 kadi kita. Allah. Kalau Tuhan tak apa nyanyi kita, mata, kadi mata. Tu tengok le Facebook, tu tengok orang, tu tengok tu, tengok ni, tengok hak are-are ke apa semua. Dan kadi telinga. Kadi telinga ni. Duk dengar macam-macam, orang duk mengupak, orang duk kata gitu gini, dengar belaka. Kadi telinga. Pak kadi mulut. Ni mulut ni kok tak ada nak kecek gapo dah. Dia kadi mulut ni banyak duk mengupak orang, kata ke orang. Dah maki ke orang. Kecek hak orang, kecek benda tak faedah, tak gapo, berapa kadi kita. Pas makan lagi, kadi makan bagai tak halal. Makan bagai najis. Minum arak setengah-setengah itu. Kadi hidung duk isak. Tubik isak ganyo, isak gapo. Ya billah. Kadi tangan. Kadi kaki, buku kaki kita semua. Allah. Ya lama sungguh yaumul hisab. Duk pada hari tu lama. Tak lama aku mana, ya banyak. Kita hidup sungguh pun kata 5 umur 60 70 ya, tapi benda duk masuk. Hak kita duk buat hak ni tu kok banyak. Tu. Ni kadi hak kita duk naik san tu pun kadang-kadang setambung ngalak tan ngagapo tu kok ni. Buku ya baru. Pas ni berapa puluh ribu kadi kita dengan Tuhan. Kalulah Tuhan tak apa ngak nyanyi sungguhlah. Kau duk tunggu situ sampai bila tahu 500 tahun. Lama benar lah duduk situ. Tu. Sebab tu maknanya ada seorang saat ni tu diberikan surat tambung depan dia saat ni tu,
99. Dan satu-satu tu sebab teman. Tapi fayukhraju lahu bitaqatun fiha syahadatu an la ilaha illallah. Maka dikeluarkan baginya ada surat. Asal maknanya bataqah dikat. Kadi tu banyak benar, tapi dituliskan dikat saat itu, bat saat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Fatudu'un as-sijillat fi kaffah. Maka letak surat-surat kesalahan sebelah. Wal bataqah fi kaffah. Lepas tu kalimah la ilaha illallah saat itu ada dalam surat sekeping saat ni. Fatashat as-sijillat. Maka congeklah oleh sijillat. Surat banyak ni congek. Wa thaqulat al-bataqah. Berat surat di sana lagi. Sebab tu ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa hak ada akhir dia kalimah la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Orang itu boleh masuk syurga kalau dia ingat. Tapi kita kena ingatlah, ya bagi lagu ni deh. Supaya kata kita nak mati husnul khatimah. Nak boleh lah mati dengan la ilaha illallah. Hak mula-mula sekalinya nak wisuk dengan la ilaha illallah ni. Pertama sekalinya kita kena berdoa minta Tuhan kita akhir hayat kita dengan la ilaha illallah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, jadikan hujung hayat aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wisuk dengan tu. Yang keduanya kena rajin. Kena rajin ke apa? Kena rajin sebut la ilaha illallah sokmolah. La ilaha illallah. Kena rajin ngatik, rajin apa tak apa. Tak ada rasa sebut langsung nak pergi sebut kat nak mati terkejut tu. Kau duk menatah kat tu. Kalau kita rajin sebut kat, maka insya-Allah lah dah sebut satu patah. Hukama dia kata man asya ala syai' mata alaih. Siapa hak duk hidup di atas sesuatu, maknanya duk situ duk sebut seumur saya kak. Orang kadang-kadang duk baca Quran seumur, maka mati tekah-tekah baca Quran. Mata alaih. Kalau orang duk pergi semaya sejid seumur, insya-Allah mati tekah-tekah supaya jemaah. Sujud dan sebagainya. Siapa duk mengucap la ilaha illallah seumur kak, maka dia mati dengan la ilaha illallah lah. Tu mana man asya alaih ala syai' mata alaih. Wa man mata ala syai', siapa mati sesuatu bu'itha alaih. Akhirat esok dibakit kat atas tu. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni berat. Waktu hasbuk Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Tengok Tuhan sebut, adakah tak nampak? Tuhan kata, adakah kau tak tengok? Wahai Rasul, kalimah bandingnya Tuhan, kalimat tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni kasyajaratin tayyibah, supaya dengan pokok kayu hak molek. Pokok kayu hak molek ni supaya pokok kurma tamar lah. Pertama ni akar dia kukuh di bawah. Asluha thabit. Humi dia ni thabit, kukuh. Wa farwaha fis sama', daun tu letak daun buah apa letak belakang atas langit.
tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yawi buah homo tiap-tiap masa. Tu hai banding untuk nak kita kata kalimah la ilaha illallah kita nak sebut sama, dan dia boleh buat email kita ni kejak kukuh ke kita duduk di mana, dan dia memberi faedah sama. Ada boleh faedah sama kita. Tak supang wa mathalu kalimatin khabithah, tak supang kalimah khabithah, kalimah preh-preh, kalimah tak apa ni. Kasyajaratin khabithah, supang pokok khabithah iaitu handalah. Handalah ni iaitu supang tembikai atau timung Cina. Ujutusat min fawqil ard, boleh cabut daripada letak bumi, tak ada. Ini bagi hak lain pada kalimah la ilaha illallah. Malah min qarar, tak ada tetap, tak ada kukuh, tak ada lekat apa perkara. Dia letak fasih. Sebab tu bila ada kalimah la ilaha illallah, maka berat balik kalimah la ilaha illallah. Dan ada sebut, ada juga setengah ulama kata timai akhirat ni timai orang. Timai orang. Ada sebut riwayat daripada Nabi SAW annahu qala, Nabi sabda, la ya'tir rajulul azimus samin, akan tiba orang besar gemuk yaumal qiyamah pada hari kiamat, fala yazinu 'indallah janaha ba'udah, maka tak boleh timbang di sisi Allah, tidak berat di sisi Allah pun janaha ba'udah, seberat sayap nyamuk. Tak ada. Tuai besar tapi tak ada pakai apa, tak ada ergah kibuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada setengah ulama kata ditimbangkan amal-amal. Ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata fayu'ta bil a'malil hasanah, maka didatangkan dengan amal hasanah ala surati hasanah, dia tahu upah hasanah, dia tahu upah molek lah. Wa bil a'malis sayyi'ah, dan amal-amal tak molek ala suratin qabihah, dia tahu upah yang hudah. Fatudha fil mizan, maka diletakkan di dalam penimbangan. Tu. Kenapa? Sebab tu ada hadis seorang panggil Qisatul Abid. Kisah Abid hak dia duk buat aman 90 tahun. Fi saw'amatih duk ala kisah Abid Bani Israel duk buat aman 90 tahun duk ala dalam tapor tempat dia duk tapor buat amal ibadat. Ada satu hari dia tubik. Bila tubik ni jumpa orang Tina. Bila jumpa orang Tina saat ni tu, orang Tina tu goda dia kak. Akhir sekali berlaku berzina dua tu. Bila berlaku berzina di antara dua tu, dia pun sesah. Sedih. Bila sedih saat ni, dia pun selok. Selok saat itu, tiba-tiba ada seorang al-ja'i' al-faqir, dah seorang orang lapar. Lepas tu pula orang susah, orang lapar ni, mari duk gerak-gerak je. Ya ada roti 2 keping. Ada roti 2 keping. Bila sudah, bila bangun khabar ke orang lapar ke, maka ya pui lah roti 2 saat ni. Bila bui 2 roti saat ni, bui roti siap ke. Bila bui roti, orang susah ni makan apa semua, duk lepas tu mati. Bila mati saat ni tu, diukurkan hasanat dia, kebaikan dia 90 tahun dengan kejahatan dia berzina sekali. Berat balik tak online, balik sayyiat, balik berzina sekali je bunuh.
habis amal-amal dia semua. Maka tiba-tiba malaikat bawa mari amal dah pahala roti 2 keping sat ni, maka letak. Bila letak sat ni jadi berat hak balik sebelah hasanat, belah balik bajikan pula. Tu makna kata timeh sungguh. Timeh. Dah. Tu kita kena panggil. Cuma masalah timeh saat ni tu wallahu alam lah, kita ni berimeh lah apa hak Tuhan sebut gak. Moga orang panggil hak kita duk nampak ni ya sikit lagi. Hak kita duk nampak ni kita tak tahu banyak lagi ilmu Tuhan ni. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu melainkan sikit saja. Sebab tu alam ni orang panggil ya alimul ghaib wasyahadah. Tuhan tahu alam ghaib dan alam syahadah. Kita ni alam syahadah ni alam hak musyahadah, hak dilihat oleh mata. Dan ada alam ghaib. Alam ghaib ni alam tak nampak. Hak kita tu hawi ni alam tak nampak ni sikit je. Masih kita tak tahu tu banyak lagi. Hak kita tak tahu ni sikit. Bagi hak kita nampak dengan mata. Ni supaya dengan palangan api hak duk temung misal witriasat dah duk kaji bisa palangan toten duk cari ni misal kata palangan gapo. Tari bisa nak masuk ke lubang mana duk pakai rabuk hak tak nampak ni. Ni hak duk usaha baru boleh sikit je. Rabuk hak tak nampak supaya rabuk sampat rabuk gapo ni. Dulu kita sepuluh kereta, sepuluh gapo. Lah ni mula nak pakai rabuk hak tak ada hak besi nak buka pintu halau kaki halau gapo. Ada rabuk hak tak ada kena nak pakai nak kunci gapo. Jadi ilmu hak tu hawi ilham kepada manusia. Hak pakai rabuk ni baru sikit ya baru. Baru sikit ya. Lepas tu hak tu tak royak lagi tu. Allah tak tahulah. Sebab Tuhan tu ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kamu daripada ilmu tu melainkan qalila sikit saja. Separuh kita tak tahu. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sikit. Tu mana faman thaqulat mawazinuh, maka siapa yang berat timbangan amalnya yang baik, siapa yang berat timbangan amal yang baik, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Orang tu orang berjaya sungguhnya. Tentang amal ni Tuhan sebut banyak dalam suratul anbiya, wa nad'ul mawazinil qista liyaumil qiyamah fala tudlam nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kafa bina hasibin. Kami akan letak penimang keadilan pada hari kiamat, tidak dizalim seorang pun. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Tuhan tidak zalim sebesar biji zarah pun. Amar rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhan tak ada waknyanya. Amallahu yuridu dhulman lil 'alamin. Tuhan tak waknyanya kepada hamba-hambanya. Tapi walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi buat kita dak buat zalim kita sendirinya. Kita dak waknyanya kita sendiri. Sebab tu kebajikan ni kita kena usaha buat kebajikan apa sahaja. Orang panggil gini dah. Sebab kita ni kena sekat jari orang panggil. Orang tua tu sekat jari ni kena sekat lah benda tu. Mana kena sekat banyak. Wak hot tu, wak hot ni, wak hot ni, wak belaka. Mudah-mudahan Tuhan saat ni tu Tuhan kita
hak mana-mana ikutlah. Sebab tu amal hari-hari ni kita kena menghidupkan habis. Kalau orang jatuh, sebab saya ada oyak semaya fardu setiap waktu di masjid. Dan jangan terlupa semaya sunat. Semaya sunat rawatib kapik. Ni fak-fak kita banyak. Kalau salah atau kita semaya sejid tengah jalan tak maya sunat. Tetap maya sunat gaduh ke? Maya sunat dulu 2 rakaat. Biarkan istiqamah. Fastaqim kama umirt. Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Manakah amal afdal? Qala adwamuha wa in qall. Hak kekal. Hak wak seumur wa in qall lah, kalau sikit pun. Tapi fak kita ada tak. Tak semaya sunat. Kadang-kadang kita tengok lapis-lapis hak berjanggut dah pun. Tak semaya sunat. Apa beza kita ni? Dan ustaz-ustaz apa semua ada tak semaya sunat. Sudah ke punggung ke. Sunat. Nabi SAW sudah man hafadha. Siapa jaga ala isnataini asyarata raka'ah fi kulli yawmin lailah ghairal faridah. Siapa hak semaya sunat 12 rakaat selain pada fardu, dakhala al-jannah, boleh masuk syurga. Dah sunat. Witir. Ya ahlul Quran. Tuhan kata, hai ahlul Quran, autiru. Hendaklah semaya witir. Fa innallaha witrun. Maka sungguh Tuhan witir. Jadi semaya witir, duha. Dah. Baca Quran, amal kitanya tu. Lepas tu sedekah, ada sikit banyak lebih infak. Dah buat baik pada orang, tolong nak benda baik ke. Lepas tu mati tak apa lagi ke mana? Pergi syurga, pergi ke mana lagi? Muka kita buat baik-baik semua. Tu. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya yang baik, siapa amal kebaikan dia tu ringan sikit, masuk sikit lah. Dah. Ni kita duk bimbang ni sebab tak dalam surat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wa amma man utiya kitabahu shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Orang hawi, hak tu hawi dia sebelah kanan gak kitab sana ni. Nah, maka dia kata baca. Jadi kitab ni kita nak ayat ada tanda-tanda semua. Bila tanda-tanda semua, kalaulah kita kata ada hak tanda semua, kitab tu tanda belaka, kita ni takut bimbang. Barang hak adalah kitab kita. Dah surat file hak kita saat ni, file hak kita duk taruh saat ni, hak tu hari duk taruh saat ni, tanda-tanda semua amal kita. Tak ada sekian pun bajikan. Dah hari-hari takut. Hari-hari ni ada tanda makan saja. Makan 3 kali sehari. Ada tanda minum. Minum banyak kali sehari, beli itu, beli ni. Dah. Ada tanda naik mutu tak ada tanda sahabat naik mutu ke sejid wal iyadzabillah. Tanda hodok kecek tak ada kebaikan sikit abuk Allah nyanyo. Tanda hak mata pula duk tengok tak ada benda kebaikan. Duit kita duk boleh rezeki. Tak ada tanda hak jadi kebajikan langsung kok Allah nyanyo. Sebab tu akhirat sadah deh ke lan tazal qadama 'abdin lan tazal, tetap tak boleh bergerak 2 tapak kaki seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an 4 khisal, hingga ditanya 4 perkara. Pertamanya iaitu an umrihi fima afnah,
Tetap umur dia. Dah. Duk habis ke umur ni, hagap. Wa an syababihi fima ablah. Tekah duk gagah, cai palangan gagah sat ni. Tenaga gagah duk guna untuk apa? Wa an malihi, dan tetap harta dia min aina iktasabah. Duk cari mana, boleh benda halal dak, wa fima anfaqah. Dan duk belanja harga apa tanah. Yang keempat, wa an ilmihi, tetap ilmunya, fi amila bihi, pada barang dia amal dengan ilmu, amal ke tak. Sebab tu Jibril mari tanya Nabi SAW, riwayat Nabi ya Muhammad, dia kata, ish ma syid, hidup nak hidup lagu mana? Hidup nak bet tam cai chan dah, atau nak turut hati dah. Tak apa. Fa innaka mayyit, tapi kena ingat kata mung tetap kena mati. Ahbib man syi'ta, nak kasih, saya kasih ke apa pun. Nak saya semua, saya duit, saya harta, saya rumah, saya kereta, saya mutu, saya anak, saya kebun, saya harta, saya tu, saya ni, tapi fa innaka mufariquh. Maka hak ceraknya ialah mung kena mufariquh. Iaitu kena tinggallah kau bagai tu. Wa'mal masyid, nak buat apa, fa innaka majziyun bi, maka sungguhnya akan majziyun bi, akan dibalaskan dengannya. Itulah di antaranya lah. Duk lagu mana pun. Sebab tu kalaulah penimai kita berat, fa ulaika humul muflihun, maka kita beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, maka orang-orang fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Siapa hak rengeng kak, maka mereka itu orang-orang rugi. Orang yang rugi dirinya sendiri. Sebab tu Tuhan sebut wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguh manusia dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat, malaikat orang yang beriman beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, orang yang hidup besar dengan benda benar, ayat benar sungguh, dan orang yang hidup besar dengan sabar. Tu habis kata, walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan padanya ma'ash, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan, supaya kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Tuhan tamkin, orang panggil tamkin ni. Tuhan semua orang ni tamkin. Tuhan tamkin. Ada Tuhan milik dia tamkin di muka bumi, kita sikit. Boleh kita memerintah, boleh kita jaga, boleh kita guna. Contohnya tanah kita, atau kehidupan kita ni, tak ada Tuhan tamkin. Kek rumah kita ni kita lah. Dan ada orang sana tamkin dengan makna supporter kita ni, Tuhan tamkin ni Tuhan kuasa kita. Ada tak supaya lah, ada orang hak boleh nyok ning tanah dan nyok ning,
Dan garis dia supaya kita ni Tuhan tamkin wi kita kok tanah dah sikit. Lepas tu pula ada pula kita duk dah Tuhan wi tamkin kepada kita saat ni. Dah ada tanah sikit boleh kita duk cara. Lepas tu pula kadang-kadang orang tu ada pangkat. Pangkat ni pun tamkin juga. Ada yang diraja misalnya. Raja tu Tuhan tamkin, Tuhan wik dia juga. Jadi tiap-tiap orang ni ada tamkin. Tuhan wik pada dia tamkin, wik kuasa. Itu maknanya walaqad makkannakum fil ard. Sebab tu kata kita ada kuasa ni tu. Tugas orang yang Tuhan tamkin dia di muka bumi apa? Dia dapat perkara semua. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Atau hasbu. Itu Allah Subhanahu wa taala firman, orang kami memberi kuasa dia di muka bumi. Ini hak jadi pemerintah. Orang apabila jika kami memberi kuasa kepada mereka, pertamanya aqamus solah. Dia mendirikan solah. Yang kedua wa atuz zakah, beri zakat. Yang ketiga wa amaru bil ma'ruf. Sungguh benda molek. Yang tiga, yang keempat wa nahaw 'anil munkar, lari benda tak molek. Walillahi 'aqibatul umur, maka bagi Tuhan lah. Nah, akibat hujung semua benda sana. Itu makna tamkin. Bila Tuhan kita ni kena dia panggil tugas kita di atas muka bumi ni ada dua. Tugas kita di atas muka bumi ni ada dua. Pertamanya tugas sebagai khalifah. Pertamanya tugas sebagai hamba. Sebagai hamba Allah. Kita kena ingat atau kita jadi hamba Tuhan. Kena jadi hamba Tuhan. Kena ingat kita, bila kita jadi hamba Tuhan, kita kena mengabdikan diri kita kepada Allah. Apa makna kita jadi hamba Tuhan? Maknanya Tuhan buat kita sebagai hamba. Semua ni hamba Tuhan belaka. Dan tugas hamba ni, tugas kita, mati hak kita paling besar sekali. Yang apa? Iaitu semua Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah dan kita semua Allah. Tauhidkan Allah dan kita semua Allah sahaja. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin manusia melainkan supaya mereka disembah aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak ada nak rezeki, tak ada nak beri kamu makan. Beri makan pada aku. Sebab tu kita sebagai khalifah, sebagai tugas kita sebagai hamba Allah. Bila hamba Allah ni orang panggil, kaedah hamba ni iaitu ikut sayyid atau ikut pengulu lah. Maknanya maula kita, huwa maulana, Tuhan ni maula kita, makna pemerintah kita, cara kita kok. Maka Tuhan suruh apa kita buat ya, tak betul lah. Taat dan patuh perintah Allah, itu hamba. Yang keduanya, makna kita sebagai hamba Allah iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah. Apakah arti kita mengabdikan diri kepada Allah? Makna kita tundukkan segala
amal kita dan kerja kita dan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita nak makan, kena tengok terbagian tu suruh ke tak suruh, boleh makan ke tak boleh makan, harta ni boleh ke tak boleh. Semua tu 1, 2, 3, 4, 5 ni. Maka itu bagi makna mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya kita turut hidup diri kita pada setiap langkah saat itu kena turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inna salati, katakanlah semayaku, nusuki, ibadatku, sembelihku, semua mahya ya hidup, mati dan mati ku lillahi rabbil alamin, kepada Allah rabbil alamin. Lagu tu kaedah dia. Tu. Dan tugas yang kedua ni sebagai khalifah Allah. Sebab ketika Tuhan nak buat Nabi Adam AS mula-mula dulu, dan kita ni anak Adam, anak cucu Adam, maka bila kita nak cucu Nabi Adam AS, maka kita ni tugas kita supaya tugas untuk cari kita lah. Tuhan sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhan kata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah. Mereka itu qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, mereka tanya, adakah engkau nak buat orang merosak di muka bumi? Tu sebab tu khalifah ni maknanya tugas khalifah ni tugas orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan hukum Tuhan, meluluskan hukum Tuhan dan memajukan alam, buat alam saat itu maju. Supaya dia khalifah ni pengganti Tuhan. Sebab tu kita sebagai khalifah Allah buat kemajuan gitu. Tu mana walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Tu hawi ma'ayish ni iaitu berbagai cara jalan penghidupan. Dah boleh. Dah tu hawi belaka pada kita. Lagu mana? Ada dalam tafsir ni sebut maknanya saya tengok tu hawi untuk kamu hari itu bagi hak kamu hidup dengannya daripada makan minum itu ada juga, atau ma'ayish ni sebab hak kamu hidup dengannya, ada juga ulama kata gitu. Dan walaqad makkannakum, tamkin saat itu ada setengah ulama kata ada setengah ulama kata makna tamkin makna tamlik, makna milik Tuhan, kita milik, ada juga situ. Dan wal makna ya kata walaqad ja'alna lakum ya bani Adam, sungguhnya kami jadikan bagi kamu, untuk kamu, itu makna lakum tu kamu. Sebab Tuhan sebut ke huwallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'an. Tuhan yang menjadikan untuk kamu di muka bumi ini jami'an. Sebab tu makna kami jadikan untuk kamu, hai anak Adam, makanan, makna tepat, wa qararan fil ard, tepat muka bumi. Wa aqdarnakum ala tasarruf fiha,
Dan kami beri kuasa, kamu boleh tasarruf. Boleh buat apa saja kamu nak buatlah. Wa ansha'na lakum fiha. Dan kami jadikan untuk kamu di muka bumi anwa'an syatta. Bagai-bagai jenis. Minal mata'im, makannya, wal masyarib, dan minumnya. Allati tata'ayyashuna biha ansyatan radiyah. Kamu boleh hidup dengannya, akan sebagai hidup yang puas hati lah. Itu maknalah tu. Dalam tafsir Ibn Kathir kata, mana kami jadikan rawasi, ini tafsir luas sikit, rawasi, laut-laut, perahu, wa anharan. Jadi Tuhan jadikan bukit, gunung, sungai, dan jadikan padanya rumah-rumah. Maknanya tempat-tempat benar-benar untuk buat rumah dan sebagainya. Dan boleh Tuhan kita ambil manfaat. Dan Tuhan tundukkan as-sahab, awal hujan jeruh. Untuk jadi rezeki dan usaha macam-macam Tuhan kita. Sebab tu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bila nikmat Allah ni tak boleh nak kira. Innal insana zalumun kafar. Sungguhnya manusia tu la zalumun kafar. Sangat zalim, kafar, yang kufur lah. Karuk salah telah tu. Sebab tu Tuhan peluang pada kita tu banyak benar. Tapi sekali Tuhan kata qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun ni makna sikitnya kamu syukur. Sikit makna buat kita tak bersyukur mana? Tu makna qalilan ma tashkurun. Jadi duk boleh supaya tengok kita nak pergi kata alhamdulillah tu pun dah. Jarang okey. Ada yang boleh beli. Kadang-kadang kita boleh beli, contohnya beli kereta misal, beli kereta baru bisa. Kita tak ada sebut pun alhamdulillah kadang-kadang. Dan kita tak rasa bersyukur pada ya Allah, aku terima kasih pada kau beri rezeki pada aku. Tak. Kadang-kadang tak kata. Allah dah. Sombong kita, berat kita dah. Kadang-kadang Tuhan kita. Boleh nego labor hutang kan beli banyak kita hari ni. Qalilan ma tashkurun. Tak ada dah kata nak gaduh kata nak bersyukur Tuhan dulu. Tak. Sebab tu kalau banding kata setiap hari. Nak kata banyak tak kita bersyukur? Tidak. Sebab tu kata qalilan ma tashkurun tu sikit bersyukur, maknanya supaya kita kan sudah makan alhamdulillah. Ingat Tuhan. Terima kasih ya Allah, syukur pada Kau ya Allah. Kita boleh ke ni? Alhamdulillah. Ingatlah hati ya Allah. Kita boleh ke tu pula? Rezeki ni kita kata dah ingat alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Tak ada. Boleh suka kunya Allah maksa pada kata Allah kawan boleh gitu ini. Boleh kawan macam-macam tapi tak ada sebut alhamdulillah tak ada. Ada hak orang nak sebut tu sebut tapi sikitlah bagi orang-orang lain lagi tak ada bergaduh. Nak bersyukur Tuhan bersyukur ni ya banyaklah. Di antaranya kita berasa di hati. Hak tu hak besar sekali ya. Bila kita boleh ingat Tuhan ya Allah, terima kasih banyak, syukur pada Kau ya Allah. Biarlah hati. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ada rasa bersyukur di hati tak boleh. Tak ada. Dan keduanya syukur lisan ni. Syukur lisan ni, syukur dengan lidah kita alhamdulillah. Dan ada syukur dengan kita tambahkan ibadat. Dengan amal. Bila kita boleh bagi kita semaya kau tambah bagi sunat ni apa. Dan mana kita bersyukur ni, kalau kita boleh, rasa syukur ni ada laklai lah. Sebab tu, contohnya, mulut kita duk makan, misal. Bila kita duk makan ni, kita kena bersyukur lah dengan mulut kita. Lebih banyak lah, moga kita makan mulut. Sebutlah, alhamdulillah.
Kalaulah kita duk boleh semaya, boleh kita duk gagah sehat, maka kita pergi semaya lah, kerana itu tanda bersyukur pada Allah. Kalau kita duduk sehat, gagah, kita pergi semaya. Maknanya tu Tuhan wiran tenaga kita, maka kita pergi semaya, tanda bersyukur pada Allah. Dan kalau Tuhan rezeki banyak pada kita, lakulah jual ni, maka kita cabut sebahagian, kita sedekah infak, maka itu tanda kita bersyukur pada Allah. Itu. Sebab baca alhamdulillah. Jaga itu. Tuhan sebut qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Nah. Surat alhamdulillah. Dan suruh kita tasbih apa. Dan sebutlah hadis man sabbaha, siapa tasbih subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa hamidallah, dia kata alhamdulillah, wa kabbara, dia takbir, wa qala tamamal mi'ah, dia kata yang 100 la ilaha illallah, ufirat khatayah, dia pun dosanya wa in kanat misla zabadil bahri, dia pun dosa semua jika adalah seperti buih di laut sekalipun. Itu maknanya qalilan ma tashkuru, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyil karim nahnu lam syahidin alhamdulillah. Ada. Akhirnya hari kedua long tabian haji. Nah. Siapa-siapa yang nak pergi haji, kalau berasa nak pergi dengan saya lah, nak pergi dengan saya, nak berkongsi. Nak pergi buat amal ibadat sekali, maka boleh dah tu dah 0811 8925 ni 8 atau inbox mari tak apa. Nak masa kita luah, kita boleh larinya adalah lebih kurang. Kita nak pergi haji ni dah, kita kena panggil wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa takun yaul bab. Kena buat bekal tu molek ngaji ke apa tu. Ni banyaklah benda kita nak buat, kerana kita nak pergi buat amal ibadat. Nak pergi buat amal ibadat ke haji ni. Dah haji ni orang panggil sunat, kita ambil orang-orang bawa kita mengikut lah kitab Idah Imam Nawawi. Jadi galak supaya kita ambil orang-orang pandai. Dah orang-orang ada ilmu, tak kira siapalah. Gitulah lebih kurang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya. Tak boleh. Apa? Tanya dua soalan ni. Ya. Kita ada gini. Kita ni nak ambil tayamum ni. Ya. Tayamum di tangi. Kita luka di tangi ataupun di mata dua-dua tu luka. Lepas tu anggota tayamum ni. Tangi dengan mata tu. Kemudian kita ambil air semaya dulu, lepas kita tayamum. Kena kodok pula pas semaya kita. Tak kena kodok lah. Tak kena kodok dah. Lepas tu satu lagi, kalau kita ambil waktu semaya Zuhur deh. Kita sudah semaya Zuhur tu, air semaya kita tak tanggal lagi. Kita boleh sudah semaya asal dengan kita tayamum tu. Tak boleh. Tayamum nak suku-suku dah. Setiap waktu kena suku-suku. Ya tak boleh dua fardu tak boleh. Tak boleh. Ya ya boleh. Lepas tu orang panggil kalau kita ada di anggota tayamum, dah ada di anggota tayamum, sana tak kena tayamum dah. Sapuh je. Sapuh je. Sapuh dengan air, wamsahu alaiha, Nabi sebut. Kita pakai mata, tak boleh buka lah mata. Oh, tak boleh sapuh. Kalau tak ada sapuh, tak boleh sapuh, tak usah sapuh. Tak usah sapuh, nak tayamum tak usah sapuh. Dan nak tayamum lagu mana? Ya tayamum ni kena sapuh muka dengan tangan, lepas tu tempat luka kita muka dengan tangan dah.
Ya, ya. Kata? Sapu ya, sapu dengan air ya. Kalau boleh. Sapu atas tu lah. Atas tu ya. Tak ada kena semayang kodoh semua laduk dah lah ni. Benda tu khilaf ulama. Kena tengok. Dia panggil ada setengah ni tu dia kata kena qada sebab tapi kalau banyak tak nak qada. Deh. Sebulan lah kita kata kalau buat mata ni sebulan baru masuk. Semaya ya. Ada kena qada lah deh. Ada ulama tu tak nak qada. Ada kata kena qada. Kalau kita rasa nak qada tu molek lah. Gitu. Dia dengar kata kena qada. Qada molek, qada molek. Dah? Ya. Berarti tak nak intizak punya qada dengan tak qada tu. Kalau tak saya qada pun tak apa, buat lagu mana ya tak. Ya kita nak buat lagu mana muka dah. Muka tanya muka. Tak apa, terima kasih Nabi. Okay. Ya, dalam Islam ni satu dah. Dia panggil ada kau yuk wen, ya ada kan istisna. Kalau campin atau hasbuk faman itturra fi makhmasatin ghair mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau terpaksa saat ni maka Tuhan pun dosa. Nanti maafkan. Sebab nak buat agama muka kita tak boleh buat kan. Dan Tuhan sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak suruh mereka, ada luas. Ada ruang saat itu. Dan Tuhan sebut yuridullahu bikumul yusr. Tuhan nak mudah wala yuridu bikumul usr. Dan untuk Tuhan sewi payah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya sikit deh. Saya tu dia nikah dengan mu'alaf. Dia duduk lama tu dia tak boleh anak. Lepas tu bini dia tu ambil cucu dia. Ambil cucu dia nak buat adik anak dia lah, anak lelaki dia tu. Tapi orang sikit lah budak tu ambil tukar umur 4 bulan. Besar sikit lagi anak dia dengan pak dia tu habis dah semaya. Cucu lah habis. Dengan bini dia tu. Dengan bini. Mudah kata cucu bini lah. Bini tu ambil tu 4 bulan lagi. Bini siapa? Mu'alaf. Mu'alaf. Lepas tu ambil anak ambil anak bini tu lah cucu lah. Ambil anak bini tu jadi bini tu kat mana tu jadi ada anak tu? Ya bini yo jatuh ni anak tu no. Bini yo tu bujed dah. Ada anak lah, anak tadi sial lah 2 orang tu anak tu. Tapi yo tak boleh anak dengan 2 orang ni yo ambil cucu yo tu jadi anak yo, jadi lu buntam. Ambil cucu tu 4 bulan lagi. Lepas tu nak tahu tu dia besar sikit lagi pak yo dengan cucu yo ni. Habis dah semaya. Anak ya tak ada adik seledah lah anak ya. Tapi ya ambil perut kau 4 bulan. Dah ada anak ya tu cucu anak ya ada anak lagi. Anak jadi seledah. Anak ya dak di sini. Di sini dah. Anak jadi sini. Lepas tu kalau kira sungguh tu ya panggil anak tiri ni dah, anak tiri tak boleh nikah dah. Anak tiri tu asal Islam tu. Lepas tu pula hak ni anak daripada anak tiri tu ke. Anak pada anak. Kita ambil di 4 bulan anak cucu tu ambil. Nanti nak kena tengok dulu, tak wani nak ayak. Ya tak apa nanti dengar jawab Ustaz dia nak tahu gak ya bang. Tak apa nak kena tengok dulu, tengoklah surat. Tapi kalau kira sungguh ni orang panggil ya anak tiri ni dah. Anak tiri ni ya tak apalah anak tiri ni ya tak atas maya lah kira tu dah kalau Islam kak. Tak sah nikah lah ke panggil. Lepas tu anak dia pun seperti juga muka anak ya anak tu dah. Ya kalau mak tu hari kak seperti lah anak ya ni. Tapi kalau kira tu kak nanti nak tengok dulu dah. Tengok. Tengok kitab dulu lah. Tengok esok dah. Ya, Assalamualaikum.
Selamatเราเรียนตัฟซีรอัลกุรอานเช้าๆกับบาบอแล้วเราเรียนความหมายข้างล่างอายัดที่เราไม่เข้าใจเป็นภาษายาวีหรือภาษาไทยได้ไหมได้tak apa kita belajar bahasa apa pun tak apa wis sampai tu dah tafsir tu boleh kita belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bapa nak tanya masalah ontom boleh tak? Apa? Masalah ontom. Baiklah tu. Allah, kita duit di kedai, baru cukup duit harga emas tu kita ambil emas lain. Jadi emas ni gini, kita nak beli ya kena terima selalu. Kalau kita omton ni kita kena beli gah gitu, tak leh. Dah kita taruh duit dia baru cukup nak akak hak gitu, akak dulu tak leh. Ya akak masa pacuban. Masa hak gitulah. Hari kita omton tu. Hari hak kita make emas tu lah. Dia tak ada ambil emas lagi. Kita taruh duit dia dulu kan. Kita taruh duit bercukup emas kita sekut tu. Duit kita cukup dengan harga emas sekut. Kita boleh ambil emas. Harga bila? Harga hari kita ambil tu. Ya baik ni lah hak boleh ni gini. Maknanya kita bukan kita ada akad jual beli pol dengan ayah tak boleh akad jual beli dah. Ya kita akad duit jual beli ke hari kita pergi ambil. Lepas tu duit tu seolah kita taruh dia. Ya, kita taruh dia. Si pet dia bagi amanah taruh dia, taruh 1,000, 2,000, cukup 30,000, maka kita beli akad jual beli dengan dia. Ya. Kena lagu tu apa? Boleh. Kalau kita sipir duit dia tak apa, tu sipir duit dia kita fikir tak ada akad jual beli pun tak apa. Ya. Ya. Sebab dia nanti ngalah ni nak ayat dah. Ya, macam sama. Ya mah ni lah, ya kaedah dia az-zahab biz-zahab. Nabi sebut mah sama mah, wal fiddah bil fiddah. Perak sama perak, sawaan bis sawa. Kena sama mah sama mah dah. Kalau sama mah dah. Mislan bi mislin, sama berak, sama. Ya dan biadin kena terima lalu mah. Mah sore tak boleh ke? Ya dan biadin jangan wis sore. Tapi Nabi tahu dah talafat hadhil asnaf bila tak serupa, makna kita beli duit, kita bayar duit, beli dengan duit akan mah, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual ikut baik mana idza kanat yadan biyadin, dengan syarat kena bayar cash, bayar terima selalu. Tak ada tu, kalau duit kena bayar terima lalu. Maknanya kalaulah kita saat ni tu akak jual beli, kita taruh 1,000, akak jual beli dulu. Maka mah kita nanti ambil bila kita cukup duit, maka itu tak boleh. Itu riba. Riba ni ada dua riba fadl, riba nasi'ah. Kalau riba nasi'ah ni tu, dia mau bayar duit dulu, beli akad jual beli, bayar duit dulu cukup, barulah kita ambil. Maka nasi'ah. Fadl saat ni tu, misal tu, mah sama mah dah lebih. Mah kita dengan mah kena bayar tambah. Kita nak ambil mah kita, maka kita kena tukar ni tu, kita nak tukar ni tu, kita nak bayar tambah. Maka itu sama berat skop. Maka itu tak boleh. Kena sama berat. Mah sama mah ni kena sama berat. Dalam mana sama berat, tak boleh kita tak sama berat. Nak kita tukar mah sama berat tak boleh, kena sama berat. Tu kaedah dia. Buruk tak buruk baru tak kira. Kerana harga sama yang mah ni. Mah ni dia tak ada beza gapo baru dulu pun harga dulu. Dan bila ya gitu ya jadi baru semula tu, baru buruk tu ya dipakai tak pakai tu. Buruk pun ya klik sepatu lo ya, tak ada beza apa ya buruk kerana ya lekat benda-benda dia hitam sikit sapu baru semua baru tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah nak tanya sekarang ni. Ya. Gini ada orang ni ya ku duit bank lah ada dok. Biarlah awak rumah dah. Pak kita jadi necang ni dosa dok. Kita wala taziru waziratun wizra ukhra, kita makiau kita ada bayar dosa dia ya. Lepas kita tahu kata duit tu tak apa. Dak ya ni tu. Ya bertai duit ni orang panggil ya. Bertai duit tu tuntun hak ya bertai ya bayar lebih nung jadi riba. Pas ya
Ya dosa dia, ya muamalah ya. Ya gini ya, supaya orang Syiah kan. Kita orang Syiah kita beli berbagai ya boleh kan, ya beli bagai kita boleh. Ya sebab hak tu ya dia dengan Tuhan, dia dengan hukum Tuhan suku kita kan wak kerja ya. Mai kira gapo le dengan dia. Terima kasih bapa, terima kasih. Sama ya suku-suku tu. Demo wak dosa tu berke dengan kita tapi ada barang supaya barang curi tak leh lah. Barang kita curi ya. Ni ya bergetar juga. Nah, suatu barang curi kita wajib kena tak leh tak leh kita nak pakai upah duit curi tak leh. Nah, ada apa duit ni duit ya bergetar cuma tak kena cara tu ya. Lepas tu ya tanggung dengan Tuhan, tak kata lah. Nah, pas kita ke buat kerja kok kapur kok pegang kita wajib ya kena bayar. Nah, payah nak ambil duit pun ikut ya. Tu itu kita tak nak kerja apa. Yalah. Nak pergi kerja ni duit apa ni? Pasal kita tak wajib pakai siapa, tak wajib tanya. Okey. Kalau main lagu tu kau tak kena buat apa sungguh, kena motong perkara. Kena buat umur tak leh. Terima kasih kepada. Sama. Tu. Mah tadi kita nak ayat dah, mah ni ya. Kita nak betul tak leh. Sebab tu kena ingat molek. Kalau omton ni maknanya kita taruh duit dia, taruh duit 1,000, 2,000 sampai 35,000 misal. Maka kita akad hari itulah duit hak kita taruh dia sebelum tak ada akad jual beli. Jangan akad jual beli. Akad beli dia bebas dah. Saja kita wadiah kita taruh dia supaya taruh tadakan lah. Taruh duit dia kita takut. Kalau tak cukup buat apa-apa, kita pergi akad jual beli hak hari tu dah. Baik duit hari akad jual beli dengan dia. Cukup dah akad jual beli lah. Kita beli mah dia pun jual kita. Banyak itulah wallahu alam. Cheat nam hom lamat dah mai. Minyak bahu ni di antara benda yang digalakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kan? Sebab tu pakai minyak bahu ni tak apa, tak ada masalah apa. Semua je. Gitulah pakai minyak bahu pergi masjid. Tempat-tempat orang ramai tu like selai ke sunat mani, sunat apa kita bercuci bersih apa semualah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babo nak tanya sikit ni. Masa kita baca Quran ni pak kita dengar Babo sarah boleh tak Babo? Tak apa, harus ya, tak ada masalah apa. Cuma ya sunat abang di antara sebab kalau kita baca Quran ni sunat kita kena kena perhati, kena apa gitu Cuan murid ni sebab murid kita baca Quran babu boleh contoh tu babu masuk sarah malah babu anu cuan tu masuk sarah dengar boleh pasal sarah boleh baca Quran boleh ada gapo deh. Harus ya benar tu. Ya gapo takut tak boleh dengar boleh baca boleh kena perhati ada sarah pula dah. Nak molek ni ada sebut idza qira al-Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Bila baca Quran ni kita kena perhati nak apa molek itulah. Tapi nak atap dosa ke? Kita duduk dengar ceramah ledak. Gitu. Ni bentangnya betul ya. Dah. Ya, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Banyak sajalah gini dah kerana ada kerja sikit. Jual barang ke mana beli balik dengan harga ansyuran, adakah boleh? Ini jual barang ke tuatullah bang bai'ul 'ain. Khilaf ulama. Tak tu ya. Nanti dah. Ni lewat saya nak kena sudah dulu ini. Ada kerja sikit. Terima kasih semua yang masuk. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.